Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penubuhan tabung kemanusiaan Palestin 2021 untuk tempoh 3 bulan. Menteri Kebudayaan dan Sukan selaku penasihat bersama Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 berkata, penubuhan tabung tersebut bagi membuka peluang kepada orang ramai menyumbangkan derma berbentuk kewangan secara langsung dan telus serta membolehkan pelbagai pihak untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti amal dan berkebajikan demi meringankan beban bangsa-bangsa di Palestin. Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menjelaskan perkara tersebut semasa mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 bersama Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman Menteri Halih Wal Gama selaku penasihat bersama Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021. Mesyuarat dipengerusikan bersama Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiau Setetap Kementerian Halih Wal Gama dan Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Awang Johari, Setiau Setetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 merupakan kesinambungan pada tabung-tabung yang pernah ditubuhkan di negara Brunei Darussalam khusus bagi rakyat Palestin, termasuk tabung kemanusiaan rakyat Palestin di tebing barat pada tahun 2009 yang telah mengutip wang sebanyak RM802,144 dan tabung kemanusiaan rakyat penduduk Gaza pada tahun 2012 yang telah mengutip sebanyak RM799,171,58. Alhamdulillah atas perkenan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kedua-dua dana tersebut telah disalurkan kepada pihak United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees ataupun UNRWA. Menteri Halih Wal Gama dalam ucapannya merafakkan rasa syukur kerana negara terlibat dalam usaha kemanusiaan membantu rakyat dan negara Palestin. Kita ni mahu menunjukkan kepada rakyat kita ni sendiri betapa bertuahnya kita ni dalam keadaan aman, sentosa, hidup bahagia, sejahtera. Tetapi apabila terjadi sedemikian peperangan, apabila terjadi kompleks dan sebagainya, inilah yang terjadi kepada manusia. Human tragedy lah namanya. Syukuran itu akan timbul apabila dinampakkan. Apalagi kalau yang terlibat itu NGO itu dari kalangan anak-anak muda. Jadi mereka akan mempunyai kesedaran yang tinggi, kesedaran sivik dan kesedaran rasa cintakan tanah air. Pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 disempurnakan oleh Menteri Halih Wal Gama dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. SMS Brunei Prihatin merupakan salah satu kaedah kutipan derma bagi tabung kemanusiaan dengan kerjasama Data Stream Teknologi DST Sdn Bhd, Progressive Sdn Bhd dan Imagine Sdn Bhd bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Majlis juga mengadu-adukan pada hari ini. 4 kes import baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 240. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 237 seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 12 Mei 2021. Manakala kes 238 seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiba ke negara ini dari Kuala Lumpur pada 12 Mei 2021. Kes 239 ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 12 Mei 2021. Ketiga-tiga kes baru tersebut tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Manakala penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi ketiga-tiga kes baharu tersebut
memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka telah mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, kes 240 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang telah tiba ke negara ini daripada Bangladesh pada 12 Mei 2021. Beliau telah menjalani ujian swab RT-PCR pada 23 Mei 2021 dan keputusan awal menunjukkan beliau positif bagi SARS-CoV-2. Berikutan dengan itu, beliau telah dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi ujian lanjut untuk memastikan bila kes tersebut dijangkiti. Kedua-dua ujian RT-PCR SARS-CoV-2 yang beliau lakukan sebelum tiba ke negara ini dan ujian ulangan semasa dalam tempoh kuarantin adalah negatif. Kes ini berada dalam keadaan yang sihat di sepanjang masa berada di negara Brunei Darussalam dan tidak pernah menghidap sebarang tanda-tanda jangkitan. Ujian-ujian lanjut yang dilakukan terhadap kes ini pada 25 Mei 2021 mendapati kes ini adalah positif bagi antibodi IgG yang tinggi, manakala antibodi IgM adalah negatif. Keadaan ini menunjukkan kes adalah jangkitan lama dan besar kemungkinan dijangkiti sebelum tiba ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, ujian RT-PCR SARS-CoV-2 ulangan juga dilakukan kepada kes ini yang mana keputusannya ialah negatif. Kajian saintifik telah mendapati seorang yang pernah dijangkiti SARS-CoV-2 berkemungkinan masih mempunyai sisa virus yang non-viable atau tidak hidup di dalam saluran pernafasan sehingga setahun selepas dijangkiti dan oleh itu kadangkala masih mempunyai keputusan ujian yang positif walaupun telah lama dijangkiti. Walau bagaimanapun, kes-kes yang lama seperti kes ini tidak boleh menjangkiti orang lain. Kes ini disahkan sebagai kes jangkitan lama yang tidak boleh menjangkiti orang lain dan kes ini juga telah diklasifikasikan sebagai kes import. Sementara itu, kesemua 9 kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 99 kes. 805 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 18,627 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 1,020 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 126,634 ujian. Makmal lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Gerhana merupakan suatu kejadian yang memperlihatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku pada matahari dan bulan sebagai tanda atau bukti kekuasaannya seperti mana terjadinya siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam supaya melakukan perkara berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bertakbir, bersedekah dan beristighfar apabila berlakunya gerhana. Perkara tersebut antara intipati kandungan khutbah khas mengenai fenomena gerhana bulan malam tadi. Khutbah juga mengingatkan apabila berlakunya gerhana umat Islam seharusnya segera bertaubat atas segala dosa yang dilakukan serta menghindari dari melakukan perkara-perkara yang mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Berikutan fenomena tersebut, seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara Brunei Darussalam mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan sebelum menunaikan sembahyang fardu Isya. Tumpuan majlis di Masjid Omar Ali Saifuddin, antara jemaah yang hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan timbalannya, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar. Sembahyang sunat gerhana bulan berjemaah diimamkan oleh Awang Haji Hamdini bin Haji Garif dan sembahyang fardu Isyak berjemaah diimamkan oleh Awang Muhammad Hasanal bin Haji Muhammad. Sementara khutbah disampaikan oleh Awang Zulkifli bin Haji Murad dan masyirnya oleh Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh. Sebagai tanda kekuasaan atau bukti kekuasaannya, keduanya
mengakibatkan perubahan dan perbezaan cuaca, masa dan waktu. Begitu juga dengan kejadian gerhana. Adapun gerhana itu terbahagi. Sementara itu, negara Brunei Darussalam bersama beberapa negara di Asia Tenggara dan India malam tadi menyaksikan gerhana bulan penuh. Gerhana bulan disaksikan selama 14 minit 28 saat. Beberapa lokasi pencerapan di negara ini memberi peluang orang ramai menyaksikan fenomena tersebut. Jabatan Ukur malam tadi membuat cerapan fenomena gerhana tersebut di kawasan bangunan Brunei Bridge Authority di bawah Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Orang ramai menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh yang jarang sekali melalui penyediaan peralatan teleskop, teodolit dan binokular. Sementara itu, di daerah Tutong, pencerapan dilakukan di kawasan tatangan persiaran Sungai Tutong. Manakala di daerah Temburong, pencerapan dilakukan di kawasan hadapan Kompleks Utama Bumiputra Pekanbanger. Satu lagi fenomena gerhana bulan separa akan berlaku pada 19 November 2021. Projek pembukaan kawasan penanaman padi secara komersial berkeluasan 500 hektar. Kawasan Kandol di daerah Blyth merupakan antara usaha kerajaan ke arah meningkatkan lagi keluaran serta tahap saraf diri bekalan beras negara dalam memastikan sekuriti makanan bekalan beras di negara ini terjamin. Projek antara lain akan mewujudkan kawasan penanaman padi berskala komersial yang berpotensi untuk menjadi jelapang padi negara yang baharu yang mampu mengeluarkan hasil sehingga 8,000 tan metrik padi. Bagi memastikan kerja infrastruktur projek berjalan dengan sempurna, diadakan majlis doa selamat bagi projek tersebut di kawasan kemajuan pertanian Kandol Labi. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan selaku pengurusi bersama jawatankuasa tertinggi projek berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengurusi jawatankuasa operasi dan pelaburan, dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan selaku pengurusi jawatankuasa teknikal dan infrastruktur projek. Sekarang tadi disaksikan kawasan tapak fasa 2. Pembukaan kawasan Kandol Fasa 2 merupakan kesinambungan kepada projek Fasa 1 seluas 30 hektar. Bagi kerja infrastruktur Fasa 2, peringkat awal seluas 145 hektar dijangka akan siap dibuka dan dibangunkan pada penghujung tahun 2022. Manakala baki sekitar 330 hektar lagi dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2025. Consumer Fair atau Pesta Pengguna kembali bagi edisinya ke-25 diadakan sehingga 30 Mei ini di Dewan Bridex Jerudong. Pesta Pengguna anjuran di Sunlit Sendirian Berhad menyediakan pelbagai aktiviti menarik bagi para pengunjung. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Pesta dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam, kecuali Jumaat ditutup dari pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Pesta Pengguna bertemakan Local Edition atau edisi tempatan, turut menganjurkan beberapa aktiviti tradisional seperti membuat kain tenunan, amboyat dan kuih wajid dan banyak lagi untuk para pengunjung. Pesta Pengguna menyediakan platform bersesuaian untuk mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana sambil memperkenalkan rangkaian produk dan perkhidmatan mereka secara langsung kepada para pengguna. Pesta Pengguna terus berkembang dengan mantap dengan peningkatan bilangan peserta Pesta Pengguna dan pengunjung yang menggalakkan setiap tahun. Beberapa peserta berkata ia merupakan penyertaan kali pertama mereka dalam Pesta Pengguna kali ini dan berharap produk mereka akan diiktiraf di dalam negara.
Consumer Fair ke-25 kami telah membawakan 9 pengusaha di bawah Brunei Made Booth. Sekarang kami punya produk ada makanan kering, ada kosmetik, ada pharmaceutical dan ada juga wangi-wangian. Ini kami punya itulah usaha untuk mendapatkan akses untuk pengusaha tempatan untuk local market. Dan kami juga mau mengeksposkan dorang punya produk lah. Kelainan yang dapat kami rasai daripada tahun-tahun sebelumnya adalah tahun ini dah ada peniaga-peniaga daripada luar negara. Semua fokus arah peniaga-peniaga anak-anak tempatan. Kementerian Hal Ehwal Agama terus proaktif memberikan pendedahan kepada tenaga pengajar dengan menganjurkan beberapa bengkel melalui program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bi Madaris Arabiyah. Majlis penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program dianjurkan oleh Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pentadbiran. Program seumpamanya bertujuan memantap dan perkasakan kemahiran tenaga pengajar dalam pengajaran dan pembelajaran selain meningkatkan profesionalisme dan menjana ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran penulisan. Lihat berkaitan dengan penulisan dalam bahasa Arab, macam mana cara-cara yang sesuai untuk mudah bagi kanak-kanak menulis bahasa Arab, menulis karangan dalam bahasa Arab, membentuk ayat-ayat dalam bahasa Arab, kemudian menyusunnya semula untuk menjadi satu karangan. Panjang menjalani kursus itu, kami diajarkan kemahiran menulis dalam bahasa Arab, cara membuat namanya insya karangan dalam bahasa Arab, surat dalam bahasa Arab, dan macam mana juga cara mengajar kepada murid-murid yang kami ajarlah untuk memantapkan lagi atau memahirkan lagi dalam penulisan bahasa Arab itu. Seorang lelaki tempatan didenda RM49,000 atau 15 bulan penjara jika gagal membayar atas kesalahan di bawah Perintah Eksais iaitu memiliki 49 kartun rokok. Pengiran Saiful Rijal bin Pengiran Azhari 42 tahun didapati bersalah oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan diberi tempoh sehingga 1 April 2022 untuk menjelaskannya. Tertuduh ditahan pada 3 Mei lalu di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Rimba. Sementara itu, seorang lelaki tempatan juga dihukum denda atas kesalahan yang sama oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan. Hafizan bin Muhammad Zain, 31 tahun, didapati memiliki 162 paket rokok, didenda RM14,600 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar dan diberi tempoh sehingga 1 Februari 2022 untuk menjelaskannya. Dia ditangkap pada 13 Mei lalu di Kampung Delima 1. Semua rokok dari kedua kes dirampas untuk dimusnahkan. Sempena sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang akan diadakan di Bandar Seri Begawan pada 31 Mei 2021, raptai penuh sambutan tersebut diadakan hari ini, Khamis, pukul 2 petang hingga 5 petang. Beberapa jalan utama di Bandar Seri Begawan, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan Elizabeth II, Jalan MacArthur, Jalan Kianggeh, Jalan Residensi, Jalan Priti dan Jalan Sumbiling, Jalan Stony dikawal selia sepanjang raptai.